Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini saya nak menceritakan mengenai situasi sebenar pencemaran plastik sekali guna di Malaysia. Saya rasa adik-adik dan tuan-tuan tahu mengenai sekiranya kalau kita pergi berjalan-jalan di sekitar pesisir pantai, kita akan nampak banyaknya sisa plastik sekali guna. Misalnya botol minuman yang terampai di perairan ataupun yang hanyut oleh air, dibawa oleh ombak dan sangkut di pesisiran pantai. Yang mana perkara-perkara ini bukan sahaja menjejaskan kita punya pencemaran ataupun menjejaskan kita punya pandangan sekeliling, iaitu kita punya kelestarian alam sekitar, tetapi perkara-perkara ini juga sebenarnya memberi kesan kepada hidupan di lautan maupun kita sebagai manusia di daratan. Jadinya bertitik tolak daripada pencemaran plastik sekali guna ini, kita melalui kementerian iaitu Malaysia melalui kementerian telah melancarkan Pelan Hala Tuju Malaysia ke arah sifar plastik sekali guna pada tahun 2018 hingga 2030 yang berobjektif ke arah negara yang bersih dan sihat menjelang 2030. Ini saya kongsikan sedikit mengenai plan ataupun roadmap tersebut. Roadmap ini dilaksanakan secara berfasa, yang mana kita pecahkan pada 3 fasa utama pada tahun 2018 hingga 2021, iaitu fasa pertama, fasa kedua 2022 hingga 2025 dan fasa yang ketiga iaitu fasa yang terakhir iaitu 2026 hingga 2030. Yang mana setiap fasa itu kita telah menggariskan pelbagai inisiatif gerak kerja dan plan of action bagi mengatasi pencemaran plastik sekali guna di Malaysia. Antara gerak kerja yang dilaksanakan setiap fasa adalah antaranya kempen tiada beg plastik oleh pihak berkuasa tempatan, yang mana kita mengenakan caj pencemaran sebanyak 2%. Kalau tuan-puan pergi ke pasaraya, kena caj 2% untuk setiap helaian beg plastik, yang mana ia bertujuan kita mengambil pendekatan polluter pay principle. Sekiranya tuan-puan mencemarkan alam sekitar, tuan-puan bertanggungjawab untuk membayar bagi gerak kerja melestarikan alam sekitar, yang di mana hasil kumpulan daripada caj pencemaran tersebut akan diserahkan kepada setiausaha kerajaan ataupun SUK negeri dan akan digunakan bagi program-program Communication Education Public Awareness SEPA ataupun gerak-gerak kerja pelestarian di negeri tersebut. Selain daripada itu, antara gerak kerja ataupun inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kementerian adalah melancarkan satu surat perkeliling am yang bertajuk pelaksanaan kempen hindari plastik sekali guna di kementerian ataupun di semua jabatan kerajaan, yang bertujuan untuk menghindari penggunaan plastik sekali guna di kementerian, dan bertitik tolak daripada surat perkeliling am ini dan bagi menyokong Pelan Hala Tuju sifar plastik sekali guna, kementerian iaitu KASA telah melancarkan satu program yang diberi nama Plastic Busters, yang bertujuan sebagai role model, sebagai contoh kepada kanak-kanakan di pejabat bagi usaha ataupun inisiatif menghindari plastik sekali guna. Bukan sahaja hindari plastik sekali guna, malah mereka juga perlu membudayakan amalan-amalan hijau di pejabat. Misalnya, kita mengamalkan bring your own bag, botol air, tumbler, bring your own cutleries semasa kita pergi membeli belah ataupun membeli makanan di kafe. Kita juga sekarang ni kalau di pejabat ataupun semasa mesyuarat misalnya, kita tak lagi dah menghidangkan makanan dalam menggunakan plastik wrap, tapi kita telah berubah kepada bekas penutup, bekas yang boleh ditutup ataupun yang boleh digunakan semula, ataupun yang lebih cantik kita menggunakan tudung saji. Selain daripada itu, kita juga tidak menghidangkan air secara atas ataupun menggunakan botol mineral, tapi kita telah berubah ke arah yang lebih hijau, lebih lestari, iaitu kita menggunakan jug dan gelas. Dan sekiranya lebih baik dengan isu-isu ataupun dengan situasi pandemik sekarang, lebih baik kita menjaga kita punya kebersihan ataupun higien diri dengan membawa botol minuman sendiri. Jadinya saya rasa kalau selain daripada aktiviti di pejabat, kita juga pergi lunch kan, kita pergi membawa makanan atau kita pergi membeli makanan di kafeteria, kita juga boleh mengamalkan dengan membawa beg sendiri. Kita tak nak dah penggunaan plastik sekali guna ataupun polisterin ataupun sudu garfu plastik, kerana kita dah boleh pakai kita punya barangan yang boleh kita guna semula. Contohnya sudu plastik, sudu garfu yang stainless steel yang kita biasa guna, kita boleh pakai kita punya tumbler ataupun tiffin yang saya rasa sekarang ni kita boleh dapatkannya di mana-mana, misalnya di Shopee ke Lazada ke, yang mana dia juga menyajikan
produk yang cantik, murah dan sangat efektif untuk kita laksanakan. Jadinya kalau tuan-puan berminat untuk menjadi ahli kepada My Plastic Busters, dia mempunyai beberapa peranan utama di kementerian ataupun di organisasi tuan-puan. Misalnya antara peranan-peranan mereka adalah menyokong aktiviti ataupun inisiatif hijau yang dilaksanakan di kementerian yang kita khususkan bagi penggunaan plastik sekali guna. Selain itu, mereka juga perlu mempraktiskan, iaitu menjadi role model, menjadi ikon kepada rakan-rakan sekeliling untuk mengajak ke arah kebaikan ataupun dia menjadi influencer kepada rakan-rakan sekitar, rakan-rakan sekeliling untuk mengamalkan budaya-budaya hijau. Selain daripada itu, mereka juga berperanan sebagai pemantau untuk memantau aktiviti ataupun segala program-program rasmi di kementerian sekiranya masih lagi menggunakan produk sekali guna. Mereka mempunyai kuasa untuk memberi nasihat kepada rakan-rakan untuk berubah ataupun bertukar ke arah yang lebih lestari ataupun menghindari produk-produk sekali guna. Selain daripada mereka juga memberikan pelaporan kepada pihak pengurusan sekiranya diperlukan. Mereka juga adalah bertindak sebagai media ataupun ejen hebahan. Kerana kalau di peringkat kementerian kita mempunyai inisiatif ataupun kita mempunyai hebahan bersifat infografi ataupun poster yang bertujuan ke arah kelestarian alam sekitar, yang menyokong ke arah kelestarian alam sekitar. Ejen-ejen plastik basah inilah yang berperanan untuk menyebarkan usul-usul murni ini bukan sahaja di kalangan penjawat awam, tetapi kita juga mengharapkan perkara-perkara baik ini dapat diamalkan dan diaplikasikan di rumah, di komuniti tempat dan seluruh rakyat Malaysia secara umumnya. Jadinya saya rasa itu saja perkongsian daripada saya mengenai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kementerian dan program plastik basah yang sedang galak dilaksanakan oleh kementerian. Saya rasa itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.